Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aziani binti Linus dan bersama rakan-rakan saya pada hari ini. Dan pada hari ini, kita akan belajar satu tajuk mengenai lukisan kejuruteraan. Semua mesti tertanya-tanya kan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai lukisan isometri. Semua dah sedia? Tapi sebelum itu, saya akan mengingatkan kepada anda untuk menyediakan semua peralatan untuk melukis dan membina lukisan isometri. Dan di akhir pembelajaran ini, kita akan dapat tahu teknik dan cara untuk melukis dan membina lukisan isometri. Semua dah sedia? Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Apakah lukisan isometri? Lukisan isometri adalah lukisan sebenar suatu bongkar secara 3D. Okey, untuk lebih jelas, saya akan lukis kotak isometri secara umum agar lebih mudah difahami lah. Okey, saya akan mulakan untuk melukis kotak isometri secara umum. Untuk pengetahuan, untuk membina kotak isometri, kita perlu membina garis condong yang bersudut 30 darjah. Ini adalah asas yang perlu kita tahu dalam membina lukisan isometri, iaitu sudut 30 darjah. Okay. Ini adalah kotak. Ini adalah contoh lukisan isometri yang hanya kotak kosong, ya kotak kosong lah. Okey, semua dapat tengok. Okey, ini yang dimaksudkan dengan 3D. Di sini apa yang dimaksudkan dengan 3D? Okey, adalah ketiga-tiga ukuran dapat dilihat dalam satu raja. Ukuran yang bermaksud kita dapat lihat panjang, lebar, dan juga tinggi objek tersebut. Okey, itu adalah perkara asas yang kita perlu tahu untuk melukis lukisan isometri. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai konsep yang digunakan untuk membina dan melukis lukisan isometri. Okey, isometri ini merupakan sebahagian daripada unjuran artografik. Nanti di pertengahan pembelajaran, rakan saya akan menunjukkan contoh soalan agar kita semua boleh faham apa yang dimaksudkan dengan isometri merupakan sebahagian daripada unjuran artografik. Okey, kita teruskan. Sekarang saya akan menerangkan konsep yang digunakan dalam membina lukisan isometri. Okey, lukisan isometri mempunyai 3 pandangan, iaitu pandangan sisi, pandangan pelan, dan juga pandangan hadapan. Okey. Sebenarnya pandangan hadapan kita juga boleh melihat pandangan hadapan dari sini. Dan juga kita boleh lihat pandangan hadapan di sini. Jika pandangan hadapan di sini terletak di bahagian ini,
pandangan sisi akan kita lihat dari sini. Okey. Jika pandangan hadapan di sini seperti ini, oleh itu pandangan sisinya terletak di sebelah sini. Okey, ya, sebenarnya dia tergantung juga kedudukan pandangan hadapan dan pandangan sisi tergantung pada objek yang diberikan lah. Jika kita tengok sendiri di mana di objek tersebut, di mana pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan paksi isometri. Okey, paksi isometri yang digunakan adalah ada 3 paksi, iaitu yang pertama paksi biasa, paksi panjang dan juga paksi terbalik. Okey, untuk lebih jelas saya akan menyatakan raja. Okey, untuk paksi biasa, butiran isometrik di sebelah atas objek dilukis dengan lebih jelas. Manakala garisan isometrik dilukis bersudutkan 30 darjah dengan garisan mengufuk dan titik X adalah titik yang terendah. Untuk paksi panjang, ia sesuai untuk menggambarkan objek yang panjang. Satu daripada isometrik selari dengan garisan mengufuk. Garisan condong dilukis bersudutkan 120 darjah daripada garisan mendatar, seperti yang ditunjukkan dalam raja. Yang terakhir adalah paksi terbalik. Paksi terbalik, butiran isometri di sebelah bawah ditunjukkan dengan lebih jelas. Garisan isometri dilukis bersudutkan 30 darjah dengan mengufuk, seperti yang ditunjukkan dalam raja. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nina Asila dari kumpulan yang bertajuk Isometri ingin menerangkan tentang kaedah bulatan. Sekarang saya ingin menunjukkan cara basic untuk menukarkan bulatan kepada bentuk oblik. Pertama sekali, saya akan melukis kotak dahulu. Kotak saya lukis ni berukuran 8 darab 8 darab 8. Kalau di dalam buku, kaedah ini dipanggil sebagai kaedah 4 sepusat. Kalau bagi saya memanggil kaedah ini sebagai diamond atau bintang. Terpulang kepada kawan-kawan nak panggil nama lain pun boleh. Yang penting teknik yang digunakan ini betul. Saiz kotak ini ialah diameter bulatan yang kita akan lukis nanti. Diameter bulatan ini ialah 80 mm atau 8 cm. Seterusnya saya akan terangkan setiap satu permukaan. Sebelum itu saya akan label setiap permukaan ini. Nombor 1 ialah permukaan pandangan atas. Nombor 2 permukaan pandangan hadapan. Dan nombor 3 permukaan pandangan sisi. Okey, sekarang saya mulakan permukaan 1 dahulu, iaitu permukaan pandangan atas. Kaedah ini kita perlu ingat, titik ini adalah titik referen atau titik rujukan. Saya akan panggil titik ini sebagai titik A. Untuk pandangan atas, bucu A ini perlu bertentangan dengan bucu ini. Okey, itu untuk pandangan atas. Untuk pandangan hadapan pula, bucu ini perlu bertentangan dengan bucu ini. Untuk pandangan sisi, bucu A ini perlu bertentangan dengan bucu ini. Okey, tadi saya dah bagi tahu diameter ini ialah 8 cm. So, titik tengah bagi garisan ini ialah 4 cm. Okey, cari titik tengah ini pada setiap garisan kotak. Tandaikan titik tengah. Okey, ni titik tengah dia. Ni pun titik tengah dia.
Okey, ini adalah titik tengah garisan kita punya kotak. Okey, untuk pandangan atas, titik ini perlu bertentangan dengan titik ini. Pada bucu A tadi, buat garisan ke titik tengah ini. Yang ini pun buat garisan dari titik A ke titik tengah. Kemudian bucu yang bertentangan sama juga, kita perlu ambil pergi ke titik tengah. Yang ni pun sama, pergi ke titik tengah. Jadi sekiranya bulatan ini berada di permukaan atas, ini ialah kaedahnya. Terusnya apa yang kita perlu buat, ini ialah titik rujukan. Dan ini ialah jejari. Okey, ini ialah dia punya radius. Buat satu lengkuk. Okey, daripada titik bertentangan ini, buat satu lengkuk. Kita dah buat lengkuk pertama dengan lengkuk kedua. Okey, ini pusat yang ketiga. Ini ialah jejarinya. Bina satu lengkuk. Dan ini pusat yang keempat. Bina satu lengkuk juga. Okey, ini adalah kaedah untuk melukis bulatan ataupun oblik yang berada di permukaan atas. Okey, kalau permukaan hadapan sama juga, guna titik rujukan A ini, bucu yang bertentangan adalah yang ini untuk pandangan hadapan. Gariskan titik A ke garisan tengah. Yang ni sama juga, garis ke titik tengah. Kemudian bucu ini kita buat ke garisan tengah juga. Okey, ini pusat untuk membina bulatan pada pandangan hadapan. Dan daripada titik A, ini ialah jejarinya. Bina lengkuk. Dari titik yang bertentangan ini ialah jejarinya, buat satu lengkuk. Ini titik ketiga bagi pandangan hadapan. Ini titik keempat, bina lengkuk yang sama juga. Untuk pandangan sisi, guna kaedah yang sama untuk membina bulatan oblik. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan setugas saya untuk mengaplikasikan teknik-teknik ini di dalam soalan. Lukisan isometrik, kaedah koordinat, kaedah 4 pusat atau 4 titik. Daripada ortografik, kita akan pindah isometrik, yang mana ada pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Baiklah, isometrik iaitu 3 dimensi yang kita dapat bongkar, dan seterusnya kita daripada pepejal yang mempunyai 3 paksi. Okey, ini adalah contoh ortografik yang akan diberi selalunya untuk kita melukis isometrik. Okey, ini 3 paksi yang saya sebut tadi. 3 paksi ni di tengahnya sebenarnya 120 dan tepi kanan dan kiri 30 darjah. Di bawah juga boleh digunakan atau boleh dilukiskan. Okey, penerangan kanan ataupun bahagian sisi. Okey, bulatan di dalam isometri ni kita mempunyai titik penengah, 4 titik penengah. Okey, bucu yang tajam abaikan dan terdapat di situ titik rujukan. Titik rujukan kita sambungkan dengan titik penengah yang kita tanda.
Okey, dapat 4 titik tadi. Dari silangan tu dapat titik di tengah 2. Dan titik rujukan tu kita ambil jangka lukis, kita lukiskan. Okey. Seterusnya, di bahagian kiri. Bahagian kiri pula, pandangan hadapan. Okey, kita lukiskan kotak. Dan kita cari titik tengah. Titik tengah, kita sambungkan dengan titik rujukan yang kita dapat, iaitu di tengah-tengah antara setiap permukaan pandangan, 3 pandangan tadi. Dan persilangan tu sama juga, kita buatkan bulatan menggunakan jangka lukis. Okey. Tengok ya. Okey. Kita sambungkan saja untuk dapatkan. Okey, untuk di atas pandangan atas pula. Ini contohnya. Kita abaikan bucu yang tajam tu. Sebab dia tak akan disambungkan dengan mana-mana. Baiklah. Titik rujukan tu kita sambungkan titik penengah yang telah dicari. Yang belakang juga sama. Sambungkan. Kita ambil jangka lukis. Daripada 4 titik yang telah kita jumpa. Okey. Kita buka jangka lukis mengikut titik yang tadi. Okey. 1. Titik rujukan. Titik persilangan. 2 titik persilangan. Sambungkan. Pastikan tepat. Okey. Macam tu Okey. Seterusnya kita tengok daripada objek ataupun lukisan soalan yang kita dapat, kita akan buat lakaran 3D. Okey, kita buat kotak lakaran. Okey. Di pandangan hadapan, kita ambil, kita unjurkan. Kita tengok pandangan sisi dan pandangan atas terdapat bulatan. Okey. Itu A dan B. A ni yang di atas, B di bawah, bulatan di bawah. Okey. Kita lengkapkan lakaran. Seterusnya, kita mula melukis di kertas jawapan sebenar yang telah disediakan. Kita buat 30 darjah di hadapan dan di sisi. Okey, kita ukur di lukisan mengikut ukuran di pandangan hadapan. Okey, dah dapat kotak isometrik. Okey, seterusnya kita akan sambungkan seperti kaedah yang saya tunjukkan tadi. Okey. Di bahagian A atas, bahagian B di bawah. Juga jaga lukis titik persilangan yang kita dapat daripada pembahagian pendengah tadi. Okey. Dapat kita lihat di situ, pembahagian itu dapat daripada persilangan titik rujukan, 2 titik rujukan dan 2 titik penengah di pandangan hadapan dan pandangan atas. Itu untuk bahagian A. Kita selesai untuk bahagian A, kita pindah kepada bahagian B. Di bahagian B, okay, kita unjurkan daripada titik rujukan di bahagian bawah yang bezanya 3 cm tadi ke bawah. Pastikan garisan binaan tidak pekat. Okey. Seterusnya, kita unjurkan ke bawah 3 cm ke bawah untuk
penengah bahagian B. Kita unjurkan ke belakang. Kita sambungkan penengah bahagian sisi dengan belakang dan kita dapat persilangan titik. Okey, dapat untuk itu dan titik di belakang kita sambungkan di titik penengah di bahagian pandangan sisi. Okey. Jadi, tu kita samakan. Persilangan tu kita unjurkan 90 darjah ke bulatan atau lengkung yang kita dapat di bahagian A dan bahagian B. Kita unjurkan ke bawah. Untuk kita cari lengkung atau bulatan di tapak lukisan. Okey, kita tengok ya. Ukuran semestinya kena betul. Ukuran di dalam lukisan 10 mm mewakili 1 cm. Okey. Kita unjurkan persilangan tadi ke bawah dengan ukuran 6 cm. Okey, dapat titik persilangan yang telah diunjurkan. Kita buat bulatan. Okey. Di sebelah kanan atau pandangan sisi kita unjurkan juga 3 ke bawah. Kita dapat titik tadi. Kita ukur dan kita buat lengkuk. Okey. Dan terakhir di titik belakang tadi kita buat lengkung terakhir. Okey, padamkan yang tidak perlu dan kita pekatkan garisan objek supaya tidak keliru antara garisan objek dan garisan binaan. Okey. Siaplah sudah kaedah 4 titik atau 4 pusat. Jadi hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk melengkapkan soalan 11 ni, iaitu soalan isometric drawing. Okey, sebelum kita mulakan kita punya lukisan, kita lukis atas yang ini, saya akan melakar terlebih dahulu macam mana bentuk untuk bongkar soalan 11 ni. Soalan telah beri kita 3 jenis pandangan, iaitu pandangan pelan ataupun pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey. So kita nak lakar dahulu soalan ni. So kita mulakan dari sisi yang ada bentuk L. So dia akan memudahkan proses lakaran kita lah. So saya akan pilih pandangan sisi lah sebab dia ada L. So saya akan labelkan yang ini ialah A, yang ini ialah B. Okey, kenapa saya labelkan ini A, ini B? Sebab A dan B dia bukan satu papan yang sama. Contohnya papan lah. Sebab kita ada garisan pembahagi ni. So maksudnya dia bukan sama. Okey, kalau kita tengok dari pandangan hadapan pula, untuk yang bahagian A ni dia condong, dan manakala bahagian B pula dia melekat kalau dekat kotak tu. Okey, kita buat B. Okey, kalau kita tengok B ni dia tak straight sampai hujung kan. Dia akan potong di sini. Lepas tu macam ni. Okey, untuk bahagian A pula dia sengit. Okey, ini A, ini ialah B. Okey, kita lengkapkan. Apa kata kita lengkapkan dulu bahagian atas.
So dari sini sampai ke sini, bila kita tengok dari pandangan atas dan juga pandangan hadapan, dia bukannya satu garisan yang straight. Dia melengkung macam ni. Garisan lengkung ni dia bermula dari sini hinggalah ke hujung ni. So maksudnya dari sini. Okay, nampak? Alright. So kita lengkapkan dahulu yang mana kita tahu. Okay, kalau kita akan buat yang ni dulu, sebab yang ni senang je kan. So lebih kurang macam ni lah lukisan kita. So yang ni kita lengkap je. Kita akan buat kotak dahulu dekat sini. Apa yang kita perlukan dengan pensel HP. Kenapa saya guna pensel HP? Kerana kita perlu bezakan garisan binaan dan juga garisan objek. So untuk garisan objek saya akan gunakan pensel grade 2B. Okey, untuk isometri, sudutnya ialah 30 darjah di kiri dan juga kanan kotak. Okey, macam ni kita nak tahu di belah kanan kotak berapa sentimeter dan di belah kiri kotak berapa sentimeter. Kita kira kotak yang ada. Satu kotak ni mewakili 1 sentimeter. So ada berapa? 9 sentimeter dan tingginya pula. So tinggi ialah 8 cm dan di hadapan pula 8 cm. So ambil jangka lukis, ukur 9 cm. Jadi kita akan mulakan terlebih dahulu dengan bahagian L. Okey. So, bahagian L kita yang kita dah lakar tadi, ini L ni dan juga A. Maksudnya A dengan B. So, tinggi A ni ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan ukur 5. Dan lebar di sini ialah 1 cm. So selepas ni saya akan buat yang ini pula. Yang ni ialah satu garisan solid kan. So kita gariskan dulu yang mana yang dah confirm solid. So di sini dia ke bawah sini kan. Ke bawah 2 cm. Dan panjang ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Dan dia ke bawah 1 cm. Seterusnya kita akan bina yang bahagian yang condong ni ataupun A. So bila kita tengok bahagian condong ni, ke atas dia 3 cm, kita dah buat dah 3 cm, dan ke kiri 3 cm juga. So saya akan ukur 3 cm.
ukur 2 cm. Okey, garisan yang putus-putus ini menunjukkan yang di bahagian bawah objek ini ialah dia lopong. Maksudnya di bahagian ini ialah kosong. Sebab itu dia ada garisan putus-putus di sini. Okey. Kita akan bina garisan yang melengkung itu menggunakan kaedah koordinat. Jadi, kita tandakan di bahagian mana yang kita ingin jadikan sebagai titik untuk membina lengkung. Dan seterusnya, kita panjangkan supaya kena di bahagian pandangan sisi pula. Baik, sekarang saya sedang membina kotak untuk kaedah koordinat. Jadi, panjang kotak tersebut ialah 5 cm. So, kalau awak tengok saya tandakan setiap 1 cm di bahagian atas dan juga di bahagian sisi kotak. Ini untuk kita dapatkan titik-titik untuk menghasilkan lengkung. Jadi, apabila kita dah tanda untuk setiap 1 cm, kita perlu buat garisan dan seperti itu di setiap sisi untuk kita dapatkan kedudukan titik tersebut. Jadi, apabila kita sambungkan semua garisan, kotak itu akan jadi seperti itu. Dan kita perlu tandakan garisan yang kita telah tandakan di bahagian pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Sebagai contoh, untuk titik yang pertama, dia berada di kotak yang pertama ataupun garisan yang pertama. Dan di bahagian sisi juga dia berada di baris yang pertama. Jadi, kita perlu tandakan di mana kedudukan titik yang kita tanda tu di bahagian sisi dan juga di bahagian hadapan. Okey, seterusnya kita perlu menggunakan French curve untuk sambungkan semua titik-titik yang kita telah dapat. Jadi, bila kita sambungkan tu, kita dapatlah titik lengkung yang macam dalam gambar tu.
Okey, seterusnya untuk garisan lengkung di bahagian bawah, kita tak perlu nak buat teknik koordinat dari mula sebab kita hanya perlu memindahkan titik asal tersebut, maksudnya titik yang untuk lengkung di bahagian atas mengikut kedudukan titik tersebut. Sebagai contoh, untuk titik yang pertama, jarak dari titik asal ke bawah ialah 4 cm. So, kita ukur guna pembaris, tandakan 4 cm ke bawah. So, itu ialah titik baru, kedudukan titik baru tersebut. So, dah siap. Tapi jangan lupa untuk kita lengkapkan lukisan kita dengan garisan tersembunyi.